Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung kemarin di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS. Juga hadir ialah Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Tuan Yang Terutama berada di negara ini bagi lawatan kerja sempena bulan Ramadan selama 3 hari bermula 18 Mac. Pada majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertukar-tukar pandangan bersama Tuan Yang Terutama tentang perkara-perkara berkepentingan bersama dan untuk meneroka peluang-peluang kerjasama khususnya dalam memperkasa belia serta mengenai bantuan kemanusiaan antarabangsa, antaranya penghantaran bantuan kemanusiaan dalam bentuk barangan makanan ke Palestin secara airdrop hasil kerjasama kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Hashimiyah Jordan baru-baru ini. Tuan Yang Terutama turut mengongsikan pengalaman Republik Singapura dalam menghantar bantuan sedemikian ke Palestin sebelum ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan berjumlah lebih 345 juta ringgit serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berjumlah lebih 85 juta ringgit. Sidang juga mendengarkan mukadimah peruntukan Kementerian Kesihatan. Dewan yang bersidang bagi hari ke-15 memulakan perbahasan dengan penjelasan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan mengenai skem rancangan perumahan negara dan skem tanah kurnia rakyat jati yang ditimbulkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Rumah-rumah ini dikurniakan dengan harga subsidi lebih 60% dari harga sebenarnya kos bagi sesebuah rumah tersebut. Harga yang dibayar setelah menerima rumah-rumah kurnia tersebut adalah kurang dari separuh harga asal kos pembinaannya. Penerimaan anugerah rumah kurnia ini diberikan ruang masa sehingga 30 tahun membayar balik harga yang kurang dari separuh tersebut. Jika dibuat perbandingan, rasanya tidak ada contoh perbandingan di tempat lain. Disediakan tanah, rumah bersubsidi, kurang dari separuh harga kos dan pembayaran sehingga 30 tahun. Dan pembayaran tidak ada charges, interest dan sebagainya. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan, sidang mendengarkan mukadimah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad dalam mukadimahnya antara lain mengongsikan beberapa kemajuan utama dan hasil sejak 4 tahun kebelakangan yang akan terus dicapai. Salah satunya adalah di bawah bidang kebeliaan. Purata 13% peningkatan dapat dilihat berkaitan dengan penglibatan belia setiap tahun dengan purata lebih 50,000 orang belia telah terlibat dalam pelbagai program pembangunan kapasiti. Purata 4% peningkatan inisiatif atau aktiviti yang diterajui oleh belia pada setiap tahun. Purata 30% peningkatan usahawan belia dengan bisnes permulaan atau bisnes startups
yang menjana hasil pendapatan melebihi RM930,000 secara menyeluruh. 13 orang petani dan peladang daripada kalangan belia di bawah program pertanian dan perladangan telah mengusahakan 55 hektar tanah dan menjana sejumlah 208.28 tan pengeluaran padi bernilai lebih RM550,000. 5 fokus strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berteraskan kepada usaha pengupayaan, pemerkasaan dan penglibatan iaitu bidang kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan, kebudayaan dan memastikan perkembangan sistem dan proses yang efisien, efektif dan tepat. Bagi strategi dalam bidang kemasyarakatan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya menjelaskan. Habis sekolah terus mengembang maju masyarakat cemerlang, bersatu padu, resilient dan pemedulian yang memberi fokus kepada membasmi kemiskinan dan meningkatkan mandiri serta sosioekonomi golongan-golongan sasaran. Sejumlah RM23.6 juta telah diperuntukkan bagi program mengembang majukan masyarakat progresif termasuk penambahbaikan prasarana dan kemudahan yang merangkumi RM12.9 juta bagi bantuan, geran, pemindahan dan subsidi. Di samping mempertingkatkan penyediaan keperluan asas dan kemudahan sosial yang lain, kementerian ini akan terus memberikan penekanan kepada meningkatkan lagi penyelarasan program-program intervensi yang disasarkan merentas sektor. Mengenai bidang kesukanan, penekanan diberikan ke atas kajian semula peranan sukan dalam pembangunan masyarakat dengan meneliti 6 objektif utama, iaitu pertama meningkatkan penglibatan masyarakat dalam pengalaman gaya hidup sihat, aktif dan cergas sepanjang hayat secara inklusif. Kedua, memperluas perkongsian pelaburan swasta atau pertubuhan bukan kerajaan untuk membantu dalam pertubuhan model pembiayaan dan meningkatkan pendapatan sektor kesukanan. Ketiga, memanfaatkan media sosial mempromosikan peranan sukan dalam gaya hidup sihat, kesihatan mental dan fizikal. Keempat, meningkatkan pemerkasaan dan penglibatan golongan OKU dengan meningkatkan bantuan prasarana dan akses kemudahan sukan. Kelima, mendukung pelancongan sukan dengan menggalakkan penganjuran kejohanan dan festival sukan serantau dan antarabangsa. Dan keenam, mengkaji kesesuaian indeks pembangunan sukan bagi mengukur kemajuan dan impak sukan kepada sosioekonomi negara. Beberapa isu di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan turut mendapat perhatian Dewan. Antaranya usaha meningkatkan platform bagi belia berbakat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Ini respon Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Adalah seperti projek pemasangan sistem solar ke rumah-rumah terutamanya dalam mengeluarkan orang-orang menerima bantuan. Projek RKN 12 ini iaitu Creative Cultural Industries, CCI dan Community Libraries. Projek ini adalah bagi membaik pulih dan menaik taraf 2 bangunan, iaitu bangunan bekas Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei dan bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan yang dicadangkan untuk dijadikan sebagai hub industri kebudayaan dan kreatif CCI dan perpustakaan community library. Projek ini disatukan adalah bagi keperluan mewujudkan Akademi Seni Budaya Brunei. Kedua bangunan berkenaan dihasratkan mengukuhkan infrastruktur kebudayaan dan kesenian di negara ini yang penuh dengan dinamik lagi kreatif terutama kepada belia-belia negara.
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menjelaskan mengenai perancangan kerajaan menjadi tuan rumah sukan bertaraf antarabangsa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awan Saleh bin Haji Osman. Pada tahun 1000 apabila menjadi tuan rumah kepada sukan-sukan yang besar seperti ini, ianya banyak melibatkan tenaga kerja dari segi jawatan kuasa dan juga paling utama sekali dari segi infrastruktur yang sedia ada. Kriteria dan kualiti ataupun kriteria minimum lah dari segi keselamatan dan sebagainya bagi ketani menggunakan infrastruktur ketani adalah berubah mengikut keadaan semasa. Jadi pada kesimpulannya, untuk ketani bersedia menganjurkan sukan-sukan yang berskala besar seperti ini memerlukan infrastruktur yang baru. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dewan mendengarkan mukadimah perancangan dan hala tuju peruntukan Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam mukadimahnya antaranya menggariskan Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Status kesihatan yang baik secara langsung memberikan kesan dan impak positif dari pelbagai aspek seperti produktiviti pekerjaan, pengurangan beban belanjawan rawatan, pendapatan perniagaan, pencapaian tahap pendidikan, peningkatan jangka hayat dan kualiti kehidupan secara amnya. Menyentuh mengenai penggunaan peruntukan dengan berhemah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi penduduk dan rakyat, Kementerian Kesihatan sentiasa komited kepada pendekatan-pendekatan yang kos efektif dengan berpandukan konsep value-based healthcare dalam menyampaikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang cemerlang. Dalam memperkukuhkan perkhidmatan rawatan kesihatan mental serta meningkatkan pengetahuan dan kefahaman orang ramai mengenainya, Menteri Kesihatan berkata beberapa inisiatif telah dan giat diusahakan. Bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkepentingan bagi kumpulan-kumpulan sasaran tertentu dan untuk mengurangkan maupun menghapuskan stigma terhadap kesihatan mental yang boleh jadi penyebab seseorang tidak mendapatkan bantuan. Penerbitan buku panduan seperti e-book Student Wellness, A Mental Health Guideline for Students dengan kerjasama sebuah badan bukan kerajaan jiwa dan buku panduan doa-doa dan zikir untuk kesihatan mental dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan ataupun KUPU-SB. Pelaksanaan visi Kementerian Kesihatan memfokuskan 5 bidang keutamaan, salah satunya menaik taraf fasiliti. Keutamaan pertama, menaik taraf fasiliti termasuk pemeliharaan bangunan, peralatan perubatan di hospital-hospital, pusat-pusat kesihatan dan klinik-klinik kerajaan. Projek-projek penaik tarafan Kementerian Kesihatan yang dirancang adalah dikendalikan dengan mempertimbangkan kaedah yang kos efektif dan inovatif, terutamanya dalam memperbaiki proses pemeliharaan dan pembekalan peralatan-peralatan perubatan. Di antara perkara yang diberikan keutamaan adalah menaik taraf infrastruktur kritikal di hospital dan pusat-pusat kesihatan yang sudah usang dan yang memerlukan peningkatan atau pembaikan. Persidangan disambung hari ini pukul 10 pagi. Bersempena bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan kemarin mengadakan majlis bertadarus, tahlil dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di Surau As-Salam Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong.
Rombongan bertedarus diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan kementerian berkenaan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 6 anak yatim daripada warga kaki tangan hospital tersebut. Sementara itu, rombongan 700 orang dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi malam tadi meneruskan majlis bertadarus bagi malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman. Menyertai rombongan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Rombongan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura kemarin mengadakan kunjungan hormat kepada Mufti Kerajaan. Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid di Darul Lifta Brunei Darussalam, Jabatan Mufti Kerajaan di Ibu Negara. Kunjungan diakhiri dengan lawatan ke Perpustakaan Islam Brunei Darussalam PIB. ...45 pelajar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran penilaian Sekolah Rendah PSR tahun lepas kemarin diraikan dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang PSR. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan perkhidmatan korporat yayasan. Majlis antara lain bermatlamat bagi menyuntik semangat pelajar untuk terus memperoleh kecemerlangan dalam bidang akademik. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Print Plus Sdn Berhad menandatangani perjanjian bersama rakan-rakan kongsi dalam penerbitan dan penciptaan kandungan digital sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Print Plus Sdn Berhad di lapangan terbang Lama Brakas. Kerjasama ini akan melibatkan usaha dalam mempromosikan dan menerbitkan kempen Hari Kebangsaan ke-40 melalui seluruh platform multimedia digital. Kami akan mengeluarkan siri buku-buku keagamaan yang mana macam doa-doa pilihan, event musyaf saiz A3 yang istimewa, specially designed for 40th, and then of course kitab Yasin lah yang untuk 40th National Day. Juga diadakan penandatanganan perjanjian dengan Dayang Haja Zainab M.A. Omar, penulis bebas dan perunding bersekutu. 5 keluarga di Mukim Labi menerima sumbangan berupa makanan dan barang keperluan rumah daripada Brunei Gas Carriers BGC Sdn Berhad yang merupakan sebahagian daripada projek amali syarikat berkenaan sempena bulan Ramadan. Sumbangan diserahkan oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, yang merupakan inisiatif pelaburan sosial BGC bagi kebajikan komuniti sekaligus membantu meringankan beban keluarga berkenaan.
Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan 2 buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2024 Masihi. Syarikat-syarikat berkenaan adalah Maduli Agensi Travel Sendirian Berhad dan Hyatt Travel and Tour Sendirian Berhad. Dengan kebenaran itu maka terkini 26 buah syarikat pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan berkenaan.